Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Iman. Saya Nurizati. Kami pelajar Dietetik dari Universiti Sains Malaysia dan hari ini kami akan berkongsi dengan anda tips-tips untuk kurangkan berat badan secara sihat dan selamat. Tips ini boleh diaplikasikan untuk individu yang mempunyai berat badan berlebihan dan BMI melebihi 23. Okey, tips yang pertama, amalkan pengambilan suku-suku separuh. Suku-suku separuh atau juga dikenali sebagai pinggan sihat Malaysia yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menunjukkan jumlah makanan yang perlu diambil dari setiap kumpulan makanan dalam satu hidangan supaya dapat mencapai daya yang seimbang dan sihat. Amalan pengambilan makanan secara suku-suku separuh dapat bantu meningkatkan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran, memastikan pengambilan sumber protein seperti ikan, ayam, daging yang memadai, mengawal sumber karbohidrat seperti nasi, mi, roti daripada berlebihan serta menggalakkan pengambilan air kosong. Berat badan dapat dijaga dengan baik serta dapat mencegah penyakit kronik yang berkaitan dengan obesiti seperti tekanan darah tinggi, diabetes dan penyakit kardiovaskular dengan mengaplikasikan amalan ini dalam pemakanan seharian. Okey, macam mana kita nak aplikasikan pemakanan suku-suku separuh ni? Okey, pertama sekali bayangkan pinggan anda mempunyai satu barisan tengah, satu daripada bahagian separuh dibahagikan ke dua bahagian. Oleh itu terdapat dua bahagian suku dan satu bahagian separuh pada pinggan anda. Okey, isikan suku yang pertama dengan makanan yang berasaskan karbohidrat seperti nasi, mi, roti, bijirin ataupun oat. Utamakan produk bijirin penuh seperti beras perang, roti bijirin penuh, biskut bijirin penuh, pasta bijirin penuh dan juga oat. Produk bijirin penuh penting dalam pengurusan berat badan kerana produk bijirin penuh ini dapat meningkatkan rasa kenyang, kurangkan masalah sembelit serta kurangkan risiko penyakit jantung dan juga diabetes. Bijirin penuh juga mempunyai kandungan serat yang tinggi, kurang kandungan gula dan juga garam. Isi suku yang kedua pula dengan makanan yang berasaskan protein seperti ikan, daging ayam, daging lembu, telur ataupun ke kacang. Ikan disarankan untuk diambil lebih kerap dalam seminggu kerana kandungan lemak dalam ikan adalah lebih sedikit berbanding daging ayam, lembu ataupun kambing. Pilih daging ayam atau lembu yang kurang berlemak untuk mengelakkan pengambilan lemak serta mengekalkan paras kolesterol yang normal. Sebagai contohnya, buang kulit ayam atau lemak yang kelihatan pada daging sebelum dimasak ataupun digoreng. Pilih daging ayam, lembu atau ikan yang dimasak menggunakan kaedah memasak yang kurang berlemak dan berminyak seperti kukus, rebus, bakar ataupun panggang. Bahagian separuh pinggan pula diisi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Pilih sayur-sayuran yang berbagai warna dan jenis seperti sayur berdaun hijau macam bayam, kailan dan kangkung, sayur buah seperti timun atau tomato, sayur kacang, kacang panjang, cheese dan juga ulam-ulam. Pilih sayuran yang dimasak menggunakan cara memasak yang sihat seperti mengukus, mencelup ataupun stir fry. Buah-buahan seperti pisang, apple, betik atau tembikai juga perlu diambil dalam diet seharian. Sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan sumber yang kaya dengan serat, vitamin dan mineral yang diperlukan untuk tubuh badan yang sihat. Diet yang mengandungi serat yang tinggi boleh kurangkan risiko penyakit obesiti serta penyakit kronik yang berkaitan dengan obesiti seperti penyakit jantung dan juga diabetes. Bagi melengkapkan pinggan sihat ini, air kosong digalakkan untuk diambil berbanding minuman bergula. Pengambilan air kosong ini dapat mengurangkan pengambilan kalori sekaligus dapat membantu mengawal berat badan. Minuman lain yang boleh diambil adalah susu ataupun produk susu yang tiada gula kerana ianya baik untuk tulang dan gigi yang sihat. Kita disarankan untuk mengambil susu rendah lemak ataupun susu skim kerana kurang kandungan lemak. Tips yang kedua ialah makan hidangan secara tetap. Seperti yang disarankan, ambil 3 hidangan utama setiap hari iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam. Pengambilan kalori pada waktu yang tetap ini dapat memastikan pengambilan tenaga yang mencukupi sepanjang demi mengekalkan tahap aktiviti seharian serta tumpuan mental. Elakkan melangkau sarapan pagi supaya dapat mengelakkan rasa terlalu lapar yang boleh menjurus kepada pengambilan makanan dalam kuantiti yang banyak sewaktu makan tengah hari. Sewaktu kita lapar, keinginan terhadap makanan yang berlemak, bergula dan garam juga meningkat seperti makanan burger, keripik, pisang goreng, kuih-muih dan sebagainya. Makanan-makanan ini perlu dielakkan kerana kandungan nutrisinya yang kurang serta merupakan penyumbang kepada kalori yang berlebihan. Tips yang ketiga ialah ambil snack yang sihat antara waktu makan utama.
dapat mencegah daripada makan berlebihan atau makan terlalu banyak pada satu masa. Tabiat makan berlebihan ini boleh menyebabkan penambahan berat badan kerana pengambilan kalori yang melebihi keperluan. Jarak pengambilan snack antara waktu makan adalah 3 atau 4 jam sebelum waktu makan utama. Sebagai contohnya, jika snack diambil pada pukul 10 pagi, makan tengah hari boleh diambil pada 1 tengah hari. Oleh itu, pengambilan snack dapat menghalang rasa lapar antara waktu makan utama. Walau bagaimanapun, pemilihan snack adalah amat penting kerana makanan yang mengandungi lemak yang tinggi seperti makanan bergoreng dapat meningkatkan risiko obesiti serta penyakit kardiovaskular kerana dapat menaikkan paras kolesterol dalam darah. Contoh-contoh snack yang sihat adalah seperti sebiji buah, segelas susu atau yogurt rendah lemak, oat atau roti biji penuh. Pilihlah snack yang mengandungi serat yang tinggi, rendah lemak, rendah gula, rendah garam dan juga rendah kalori. Tips yang keempat ialah makan makanan yang dimasak sendiri atau pilih makanan yang berkhasiat apabila keluar. Apabila kita makan makanan yang dimasak sendiri di rumah, kita dapat mengawal saiz porsi makanan yang diambil, di mana kita dapat kurangkan pengambilan kalori. Makanan yang dijual di kedai kebiasaannya mempunyai saiz porsi yang besar yang meningkatkan cenderungan seseorang untuk makan seorang diri sahaja. Selain itu, makanan yang dimasak di rumah juga dapat menghadkan ramuan yang digunakan seperti garam, gula, kicap atau sos. Kaedah memasak yang sihat juga boleh diaplikasikan. Tambahan pula, pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran juga terhad di kedai-kedai makan. Sekiranya terpaksa makan di luar, pilihlah makanan yang berkhasiat seperti nasi putih berbanding nasi minyak, roti nan berbanding roti canai atau mi sup berbanding mi goreng. Pengambilan kuah juga perlu dikurangkan kerana kandungan minyak yang tinggi dalam kuah tersebut. Penurunan dan pengekalan berat badan yang ideal memerlukan komitmen yang berpanjangan. Selain daripada mengamalkan pemakanan yang seimbang, senaman juga penting untuk penurunan berat yang berjaya. Setiap individu perlu melakukan senaman secara berkala untuk mengekalkan berat badan yang sihat. Aktiviti fizikal seperti menonton televisyen dan bermain permainan komputer perlu dikurangkan. Tahukah anda, tekanan emosi akan menaikkan hormon kortisol dalam badan dan membuatkan badan menyimpan lemak dan membuat rasa lapar. Bersenam adalah salah satu cara untuk mengurangkan tekanan emosi. Terdapat 2 jenis senaman yang perlu dilakukan untuk menurunkan berat badan. Yang pertama adalah aerobic exercise. Senaman jenis aerobik dapat meningkatkan penggunaan tenaga dengan menaikkan kadar metabolisme badan. Badan dapat membakar lemak sebagai sumber tenaga semasa melakukan senaman aerobik. Komposisi badan juga akan bertambah baik dengan melakukan senaman aerobik. Contoh senaman aerobik adalah jogging, brisk walk, berenang, berbasikal dan skipping rope. Senaman yang kedua adalah strength ataupun resistance training. Strength training adalah termasuk apa-apa bentuk senaman yang dilakukan secara melawan rintangan atau beban sama ada menggunakan berat badan sendiri maupun menggunakan peralatan senaman seperti dumbbell, plate, resistance band dan lain-lain. Senaman jenis ini penting kerana semasa berdiet, badan boleh kehilangan jisim otot selain daripada jisim lemak. Penurunan otot dalam badan akan membuatkan metabolisme badan kita menurun. Strength training akan membantu untuk membina dan mengekalkan jisim otot serta metabolisme yang tinggi. Contoh senaman strength training adalah push up, sit up, squat, bench press, plank dan sebagainya. Dalam proses menurunkan berat badan, sekurang-kurangnya 30 minit senaman dengan intensiti sederhana adalah digalakkan dilakukan sebaiknya setiap hari. Brisk walk, jogging, berbasikal adalah contoh senaman intensiti sederhana. Manakala untuk mengelakkan kenaikan semula berat badan, senaman selama 60 hingga 90 minit sehari boleh dilakukan. Elakkan melakukan senaman secara keterlaluan kerana risiko kecederaan akan meningkat. Pastikan senaman dilakukan mengikut kemampuan diri dan tingkatkan intensiti dan durasi dari semasa ke semasa. Pastikan untuk warm up sebelum senaman dan cooling down selepas senaman bagi mengelakkan kecederaan. Okey, ini adalah contoh rutin senaman yang boleh dilakukan. Yang pertama adalah memanaskan badan dengan berjoging perlahan selama 5 hingga 10 minit. Seterusnya, lakukan regagan badan dan diteruskan dengan senaman aerobik berbasikal selama 30 hingga 40 minit. Strength training boleh dilakukan untuk meningkatkan kekuatan otot. Aktiviti senaman ditamatkan dengan melakukan regangan dan cooling down untuk semua kumpulan otot-otot utama. Pernah tak dengar tentang diet tak makan nasi, diet hanya sayur dan buah dan diet melampau yang lain?
Diet-diet seperti ini adalah terlalu ketat dan tidak seimbang. Kesan diet yang melampau akan menyebabkan badan kekurangan pelbagai nutrien yang penting. Berat mungkin akan turun, tetapi kebanyakan dari berat yang turun itu adalah jisim otot, kekurangan air dalam badan dan hanya sedikit penurunan lemak. Penurunan otot akan menyebabkan kadar metabolisme badan menurun. Diet jenis ini sebenarnya tidak dapat bertahan dengan lama. Apabila diet ini diberhentikan, individu akan cenderung untuk makan dengan lebih banyak untuk memuaskan nafsu makan yang dikawal semasa berdiet dengan ketat. Metabolisme yang menurun dan makan berlebihan akan membuatkan berat badan dan lemak badan semakin bertambah. Jadi, kalau diet ini diteruskan berulang kali, kesihatan akan terjejas. Jadi, pilihlah untuk mengamalkan diet yang sihat dan seimbang semasa penurunan berat badan. Penurunan berat badan yang sihat dan realistik memang mengambil masa. Kadar penurunan berat badan yang selamat dan disarankan adalah sebanyak 0.5 kg hingga 1 kg seminggu. Kehilangan setengah kilogram seminggu mungkin tidak memotivasikan anda. Tetapi jika terlalu cepat berat badan diturunkan, anda akan berasa lapar dan akhirnya akan membuat makan lebih banyak.